A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan membincangkan iaitu tajuk politik dan juga keadilan sosial. Jadi kita pergi kepada pengenalan dan insyaAllah saya akan ringkaskan. Jadi politik, nak katakan di sini, politik ni merupakan sebuah perkara yang amat berkait rapat dengan konsep keadilan. Jadi dalam usaha mewujudkan sebuah komuniti dan masyarakat yang harmoni serta adil, pengamatan terhadap konsep keadilan yang sebenar perlu dipertingkatkan. Oleh itu perkaitan di antara politik dan juga keadilan sosial perlu diteliti dan selami demi melahirkan sebuah institusi masyarakat yang mengamalkan konsep keadilan bersesuaian dengan kehendak dan juga panduan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seterusnya kita pergi kepada definisi keadilan sosial. Jadi saya ringkaskannya. Jadi nak katakan di sini, keadilan sosial ni ialah kesamarataan perihal kemasyarakatan yang melibatkan semua individu dari segi hak dan juga tanggungjawab dalam ruang lingkup yang betul yang bersesuaian dalam semua lapangan kemasyarakatan. Jadi pergi kepada konsep keadilan sosial menurut Barat. Jadi menurut perspektif Barat, keadilan sosial ni sering diertikan dengan keadilan ekonomi. Jadi menurut Plato, beliau mengiktiraf bahawa wujudnya perbezaan taraf di kalangan masyarakat berdasarkan kepada kemampuan menggunakan akal, semangat dan nafsu. Jadi perbezaan taraf ini akan menjurus kepada ketidakadilan dalam masyarakat. Jadi menurut John Rawls, jadi keadilan sosial bermula dengan asas pertama iaitu dengan meletakkan diri sebagai pengasas masyarakat iaitu disebut sebagai posisi original position. Jadi masyarakat pada sesuatu tahap tu perlu mengeluarkan prinsip untuk melahirkan keperluan utama masyarakat iaitu hak dan juga kebebasan mereka, peluang dan juga kuasa, pendapatan dan juga kekayaan dan juga rasa kepunyaan yang berbaloi. Jadi seterusnya kita pergi pada keadilan sosial menurut Islam. Jadi dalam Islam, keadilan meliputi semua aspek kehidupan dan juga semua ruang lingkup kehidupan bermasyarakat. Jadi keadilan menurut Syed Qutb meliputi daripada semua lapangan kehidupan dan juga semua aspek aktiviti. Jadi ia memberi tumpuan kepada perspektif dan juga amalan kepada hati dan juga kesedaran. Adapun ketidakadilan tidak hanya tertumpu kepada aspek ekonomi dan juga nilai-nilai kebendaan saja. Namun jauh daripada itu, ianya meliputi daripada gabungan aspek moral dan juga kerohanian. Jadi berbeza dengan konsep keadilan sosial menurut Barat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Wafi bin Ahmad Kamil, nombor metrik 050935. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan tentang perkaitan di antara keadilan sosial dan politik. Menurut sejarah perkembangan manusia, apabila manusia menginginkan kepada keadilan, manusia akan serahkan kepada pemerintah atau wakil masyarakat untuk mengelola dan menetapkan undang-undang, atau ia juga dikenali sebagai penyerahan kepada kuasa politik. Hal ini dilakukan bagi mencapai tujuan negara di mana pada hakikatnya ia adalah tujuan bersama masyarakat tersebut, iaitu untuk menegakkan keamanan dan juga keadilan. Apabila manusia mencapai tahap tertentu dalam sejarah perkembangannya, manusia melihat dirinya sebagai individu yang memiliki kebebasan. Pada ketika itu juga muncul persoalan bagaimana untuk mewujudkan keamanan bagi diri individu tersebut, serta bagaimana menjamin keamanan dirinya dan tidak mengancam keamanan yang dimilikinya. Justru manusia memiliki jawapan, iaitu dengan menyerahkan keamanan atau kebebasan dirinya itu kepada kuasa untuk memerintah supaya dapat menjamin keamanan dan keadilan sosial. Kebebasan manusia juga berkait dengan rationality, iaitu boleh menentukan hak dan menentukan yang baik dan yang buruk. Jadi dalam menentukan keadilan atau memimpin masyarakat perlulah berbentuk rasional dan berobjektif, iaitu mencerminkan aspirasi rakyat. Dan sememangnya benar, kuasa politik itu amat memainkan peranan dalam membentuk keamanan dan keadilan sosial. Seterusnya ialah isu-isu berkaitan keadilan sosial. Yang pertama, aspek sosial perkauman. Isu perkauman kebiasaannya terjadi pada negara-negara yang majmuk. Contohnya di Malaysia telah berlaku isu 13 Mei pada 1969, iaitu di antara kaum Cina dan juga kaum Melayu. Dan ia juga ada berkaitan dengan politik. Seterusnya adalah isu di China, iaitu berkaitan dengan etnik Uyghur, di mana ia merupakan etnik minoriti Islam di negara itu. Etnik Uyghur telah dianiayai dan telah ditangkap, dipenjarakan dan diseksa sehingga mereka dipaksa untuk keluar Islam dan dipaksa untuk memuji komunisme, mengamalkan komunisme.
Seterusnya adalah isu di Myanmar, iaitu berkaitan dengan etnik Rohingya, di mana mereka merupakan golongan minoriti Muslim, dan mereka juga telah dianiayai dengan dihapuskan dan dibunuh beramai-ramai. Nampak kan? Buat balik. Baik. Jadi seterusnya kita pergi kepada isu keadilan sosial dalam aspek ekonomi yang turut melibatkan sistem politik dalam pemerintahan. Jadi isu tersebut kita dapat lihat melalui sistem kleptokrasi yang digunakan oleh setengah pemimpin dalam menindas yang melakukan diskriminasi terhadap rakyat. Jadi kleptokrasi merujuk kepada sesebuah pemerintahan yang dipimpin oleh ahli-ahli yang korup dengan menggunakan kuasa mereka untuk mempergunakan rakyat dan juga semua negara mereka agar menambahkan kekayaan dan juga tampuk kekuasaan mereka. Jadi seperti isu-isu yang kita dapat lihat, contoh di Malaysia, isu kleptokrat yang sering kita dengar lah di negara kita, iaitu pada era pemerintahan Najib Razak, iaitu berkaitan dengan skandal YMDB. Yang tu. Tapi isu tu masih lagi nak katakan di sini masih dalam siasatan lah. Sebab apa siasatan tersebut memerlukan masa yang panjang sebelum beliau ditentukan sama ada bersalah ataupun tidak. Jadi jadi di Indonesia juga ada juga berlaku isu ni pada era pemerintahan Soeharto selama 3 dekad yang dikenali sebagai kerajaan kleptokrat. Jadi bagaimana kekejaman beliau yang menyebabkan ketidakadilan kepada masyarakat di Indonesia pada ketika itu. Jadi seterusnya kita pergi kepada isu keadilan sosial dalam aspek undang-undang. Contohnya yang pertama sekali isu berkaitan hak tahanan. Jadi di Malaysia Persatuan Undang-Undang Sabah dan juga Persatuan Pengawal Bela Sarawak telah menentang keras-kerasnya segala bentuk penahanan tanpa bicara dan memandang berat pengelulusan Akta Pencegahan Keganasan 2015. Jadi hal ini dapat dilihat terhadap kewujudan tahanan ISA yang diletakkan bawah tahanan di pusat tahanan Kemunting. Jadi tahanan ISA ni sebuah tahanan yang boleh melakukan penangkapan tanpa bicara. Contohnya isu-isu yang berlaku, contohnya pernah berlaku pada tahun 1998, iaitu contohnya peristiwa Walia. Jadi isu ini merupakan satu ketidakadilan sosial lah yang jelas kita tengok. Jadi seterusnya kita pergi kepada diskriminasi dalam pekerjaan. Jadi kebanyakan pekerja boleh menyertai kesatuan, tetapi hak ini dibatasi oleh Akta Kesatuan Sekerja Tua dan juga Akta Hubungan Perindustrian IRA serta undang-undang lain yang membatasi kebebasan bersekutu. Jadi hal ini dapat dilihat melalui diskriminasi terhadap wanita dan juga kanak-kanak yang pada dasarnya dipaksa bekerja dalam pelbagai pekerjaan seperti pelacuran, peminta sedekah, pemerdagangan dan sebagainya. Jadi seterusnya berkaitan dengan diskriminasi dalam pekerjaan juga melibatkan terhadap isu pemberian upah, di mana kita dapat lihat orang lelaki ni berbeza dengan perempuan, di mana orang lelaki ni mendapatkan jumlah gaji yang lebih tinggi berbanding wanita. Jadi isu itu juga merupakan satu ketidakadilan sosial lah yang perlu. Jadi seterusnya kita pergi kepada isu berkaitan dengan hak pelarian. Jadi nak katakan di sini, Malaysia merupakan bukanlah berpihak kepada Konvensyen PBB 1951 yang berkaitan dengan Persatu Pelarian dan juga Protokol 1966. Jadi nak katakan di sini, sejak tahun daripada 2009, Malaysia ni tidak mengusulkan orang-orang yang membawa kad pelarian UCHCR. Pelarian boleh bekerja tetapi tidak diberikan akses kepada pendidikan. Jadi seterusnya hak-hak kepada isu-isu berkaitan dengan hak-hak orang asli. Jadi orang asli ini mengalami diskriminasi hak penyingkiran hak tanah, penafian budaya serta serangan fizikal dan dilayan sebagai warga negara kelas kedua. Jadi ini antara isu-isu ketidakadilan sosial lah yang berlaku kalau berkaitan dengan hak-hak orang asli ini yang berlaku di negara kita lah, negara Malaysia. Jadi isu-isu berkaitan dengan golongan LGBT. Jadi perjuangan terhadap persamaan hak bagi golongan LGBT atau lebih dikenali sebagai golongan lesbian, gay, duiseks dan juga transgender di Malaysia telah menghadapi cabaran undang-undang yang sangat keras, terutamanya di negara majoriti Muslim ni. Jadi nak katakan sini, gejala LGBT ni sudah merebak dan menjadi suatu fenomena di Malaysia dengan bermacam-macam tuntutan yang telah dilakukan oleh golongan ini atas prinsip hak asasi manusia sebagai alasan untuk mengiktiraf kewujudan mereka. Jadi ada juga golongan-golongan, contohnya seperti nak katakan sini, contohnya hal ini ditentang oleh beberapa ahli parlimen dari gabungan pemerintah sekarang yang kita dapat lihat menyuarakan sokongan terhadap hak LGBT seperti Marina Mahathir, iaitu anak perempuan Perdana Menteri Mahathir, yang juga menyeru untuk menamatkan diskriminasi berdasarkan kepada orientasi seksual pada tahun 1998 dan juga 1999. Jadi seterusnya berkaitan dengan aspek agama.
Malaysia membenarkan masyarakatnya untuk mengamalkan atau menganuti apa-apa saja agama yang ingin mereka anuti, namun ia tidak juga bebas daripada isu-isu agama. Contohnya Lim Kit Siang mengatakan bahawa Malaysia ada mengamalkan agama Islam sekular. Seterusnya adalah isu seorang wanita Hindu yang ingin menukar agama tetapi tidak dibenarkan oleh undang-undang Malaysia. Dan seterusnya adalah kes kuil Hindu yang dipecahkan, iaitu kes kuil Malay Mill. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan Palestin dan juga Israel, di mana mereka berdua berebut tanah kerana rakyat Yahudi mendakwa bahawa tanah Palestin itu dijanjikan kepada mereka dalam kitab Taurat, tetapi rakyat Palestin ingin menjaga tanah suci Masjidil Aqsa. Seterusnya berkaitan dengan pendidikan. Antara isu yang terjadi dalam aspek pendidikan adalah program matrikulasi yang lebih mengutamakan kepada kaum bumi putra. Begitu juga dengan kemasukan student ataupun pelajar ke Universiti UiTM, iaitu Institut Teknologi Mara. Ia hanya terbuka kepada kaum bumi putra saja, dan ia secara tidak langsung telah menyebabkan pengkritik mengatakan bahawa berlakunya perbezaan di antara kaum. Seterusnya adalah implikasi berkait ke atas keadilan sosial dan politik dari sisi barat. Politik barat telah membawa perubahan kepada dunia, merangkumi ekonomi, politik, budaya, kesenian, agama, ilmu, keadilan sosial dan undang-undang sesebuah negara. Antara kesan dasar ekonomi yang diamalkan oleh barat ialah sistem kapitalis, yang mana sistem ini telah pun dijalankan di Malaysia pada satu ketika dahulu, di mana waktu kedatangan British, masyarakat Melayu dibiarkan mengusahakan pertanian tradisional, manakala British pula lebih memfokuskan kepada ekonomi komersial seperti emas, biji timah, kelapa sawit dan getah. Dan ini telah mewujudkan jurang yang sangat besar di antara masyarakat Melayu dan juga masyarakat yang lain, bangsa yang lain. Dasar politik barat juga mengamalkan sistem kleptokrasi, iaitu bermaksud satu sistem kerajaan yang mengandungi amalan menjual apa saja yang dilarang oleh undang-undang. Kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan ditukar dengan sogokan dan wang demi memperoleh keuntungan dan kekayaan peribadi pemerintah. Fungsi kerajaan telah bertukar daripada memberi perkhidmatan kepada rakyat kepada menjalankan perniagaan, mengakibatkan sumber-sumber awan tersebut dilarikan oleh individu yang dinamakan kleptokrat melalui amalan rasuah untuk kepentingan peribadi. Maka akan berleluasalah amalan rasuah. Kesimpulannya, politik ini perlulah dijalankan dengan murni dan juga telus supaya dapat menjamin keadilan sosial. Jika terlalu ikut kepada politik yang diperkenalkan oleh barat, kadang-kadang ia memang sememangnya membawa kemajuan, tetapi dalam masa yang sama jarum yang kecil telah menusuk dan ia telah menyebabkan berlakunya korupsi seperti keruntuhan moral dan juga amalan rasuah yang berleluasa. Jadi antara cara yang terbaik adalah mengamalkan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berpandukan kepada wahyu Al-Quran dan As-Sunnah supaya keadilan sosial dan keamanan sesebuah negara dapat dijamin dan direalisasikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.